Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadhika bin Muhammad dan rakan kerja saya Muhammad Iqwan bin Abdul Bakar daripada Diploma Teknologi Fabrikasi Logam. Pengenalpastian hazard, penafsiran risiko dan kawalan risiko. Tujuan garisan panduan ini adalah untuk memberi pendekatan yang sistematik untuk menaksir hazard dan menganalisis risiko yang berkaitan, yang mana ia akan dapat memberikan pengukuran bagi suatu hazard yang telah dikenal pasti serta menyediakan kaedah bagi mengawal risiko berkaitan. Ia merupakan satu daripada kewajipan majikan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Akta 514, di mana majikan perlu menyediakan tempat kerja yang sama untuk pekerjanya dan orang lain yang berkenaan. Tema dan takrif. Hazard bermakna suatu punca atau suatu keadaan yang mempunyai potensi di mana boleh mendatangkan mudarat dalam bentuk kecederaan atau kesihatan yang buruk kepada manusia, kerosakan harta, kerosakan alam sekitar atau gabungan daripada mana-mana mudarat tersebut. Kawalan hazard bermakna proses melaksanakan langkah untuk mengurang risiko yang berkaitan dengan hazard. Hierarki kawalan bermakna tertib keutamaan yang bersesuaian yang ditetapkan bagi jenis langkah yang akan diambil untuk mengawal risiko. Pengenalpastian hazard bermakna pengenalpastian kejadian yang tidak diingini yang membawa kepada wujudnya hazard dan mekanisme yang bolehkan kejadian yang tidak diingini itu berlaku. Risiko bermakna gabungan faktor kemungkinan berlakunya suatu kejadian hazard dalam suatu tempoh khusus yang ditetapkan atau dalam keadaan yang ditetapkan dengan faktor keterdukannya, iaitu kecederaan atau kesan buruk ke atas kesihatan manusia, harta, alam sekitar atau gabungan mana-mana daripada ini yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Penaksiran risiko bermakna proses penilaian risiko kepada keselamatan dan kesihatan yang timbul daripada hazard di tempat kerja. Pengurusan risiko bermakna prosedur keseluruhan yang berkaitan dengan mengenal pasti hazard, menafsir risiko, menetapkan langkah kawalan dan menyamak hasil. Konsep asas. Apakah itu risiko? Risiko ialah sesuatu yang kita sebagai individu hadapi setiap hari. Manusia sentiasa membuat keputusan berdasarkan risiko. Keputusan yang mudah dalam kehidupan sehari-hari seperti memandu, melintas jalan dan melabur wang, semuanya mempunyai risiko. Risiko adalah gabungan kemungkinan dan keterdukan bagi kejadian hazard tertentu yang berlaku. Dari segi matematik, risiko boleh dihitung dengan persamaan risiko kemungkinan keterdukan, di mana kemungkinan ia kejadian yang mungkin berlaku dalam tempoh khusus atau dalam keadaan tertentu, dan keterdukan ialah hasil daripada kejadian yang berlaku seperti teruknya kecederaan atau kesihatan manusia, atau kerosakan harta, atau gangguan kepada alam sekitar, atau apapun gabungan hasil yang disebabkan kejadian tersebut. Merancang dan melaksanakan hairat. Tujuan hairat ia adalah untuk mengenal pasti faktor yang mungkin boleh mendatangkan mudarat kepada pekerja dan orang lain. B. Untuk mempertimbangkan kemungkinan mudarat tersebut menimpa sesuatu dalam keadaan tertentu dan keterdukan yang mungkin boleh timbul daripada risiko. C. Untuk membolehkan majikan merancang, memperkenalkan atau memantau langkah pencegahan untuk memastikan risiko tersebut dikawal secukupnya sepanjang masa. Merancang aktiviti hairat. Aktiviti hairat hendaklah dirancang dan dijalankan bagi situasi apakah hazard mendatangkan ancaman besar, tidak pasti sama ada kawalan sedia ada mencukupi atau tidak sebelum melaksanakan langkah pembetulan atau pencegahan. B. Oleh organisasi yang manakah bertujuan menambah baik sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja KKP secara berterusan. Proses hairat. Proses hairat memerlukan 4 langkah mudah. A. Menggelaskan aktiviti kerja. B. Mengenal pasti hazard. C. Menjalankan penaksiran risiko, membuat analisis dan menganggarkan risiko daripada setiap hazard dengan menentukan atau menjangkakan kemungkinan berlakunya hazard, keterdukan hazard. D. Memutuskan sama ada risiko boleh diterima atau menggunakan langkah kawalan. Menjelaskan aktiviti kerja. Menjelaskan aktiviti kerja menurut persamaan seperti 1. Kawalan geografi atau keadaan fizikal di luar premis. 2. Peringkat dalam proses pengeluaran atau penghematan. 3. Aktiviti tidak terlalu besar, misalnya membina suatu kerja.
Keempat, aktiviti tidak terlalu kecil, misalnya membentukkan nut. 5. Tugas yang telah ditetapkan, misalnya memuatkan, membungkus, mencampurkan, membaiki pintu. Pengenalan pastian hazard. Tujuan pengenalan pastian hazard adalah untuk menentukan operasi kritikal di dalam tugasan, iaitu tugasan yang mendatangkan risiko yang ketada kepada keselamatan dan kesihatan pekerja serta menekankan hazard yang berkaitan dengan kelengkapan tertentu disebabkan oleh sumber tenaga, keadaan kerja atau aktiviti yang dilaksanakan. Hazard boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu hazard kesihatan, hazard keselamatan dan hazard alam sekitar. Hazard kesihatan. Hazard kesihatan pekerjaan ialah apa-apa ejen yang boleh mendatangkan penyakit kepada individu. Hazard kesihatan boleh menyebabkan kesan yang serius dan serta-merta akut atau boleh menyebabkan masalah jangka panjang kronik. Seluruh atau bahagian tertentu badan boleh terjejas. Seseorang yang mengalami penyakit pekerjaan mungkin tidak menyedari akan gejalanya serta-merta. Sebagai contoh, hilang pendengaran akibat hingga seringkali sukar dikesan oleh individu yang terjejas sehingga penyakit itu sudah melarat. Hazard kesihatan termasuk bahan kimia seperti asid, bakteri dan pelarut. Hazard biologi seperti bakteria, virus, debu dan kulapuk. Ejen fizikal, punca tenaga yang cukup kuat untuk memudaratkan badan seperti arus elektrik, haba, cahaya, getaran hingga dan sinaran. Dan hazard reka bentuk kerja ergonomi. Hazard keselamatan. Hazard keselamatan ialah apa-apa daya yang cukup kuat yang mengakibatkan kecederaan atau kerosakan kepada harta. Kecederaan yang disebabkan oleh hazard keselamatan biasanya ketada. Sebagai contoh, pekerja mungkin luka teruk. Hazard keselamatan mendatang mudarat apabila kawalan tempat kerja tidak mencukupi. Beberapa contoh hazard keselamatan termasuk tetapi tidak terhad kepada: 1. Tergelincir atau tersadun seperti wayar yang tertentang di lantai. Kedua, kebakaran daripada bahan mudah terbakar. Ketiga, bahagian jentera, alatan dan kelengkapan yang bergerak seperti penjepit dan supit. Keempat, kerja di tempat tinggi seperti kerja yang dilakukan di atas perancah. Kelima, lentingan bahan seperti daripada pengacuan. Keenam, sistem tekanan seperti dandan dan pipe steam. Ketujuh, kenderaan seperti forklift dan truk. Ke-8, operasi mengangkat dan pengendalian lain secara manual. Ke-9, bekerja sendirian. Hazard alam sekitar. Hazard alam sekitar ialah pelepasan ke alam sekitar yang boleh menyebabkan mudarat atau kesan yang merosakkannya. Pelepasan ke alam sekitar mungkin tidak ketada. Sebagai contoh, pekerjaan yang menyalurkan sistem glikol dan melepaskan cahaya tersebut ke dalam pembentung ribut mungkin tidak sedar atau kesannya kepada alam sekitar. Hazard alam sekitar mendatangkan mudarat apabila kawalan dan prosedur kerja tidak dipatuhi. Teknik pengenalan pastian hazard. Majikan hendaklah membangunkan metodologi pengenalan pastian dan penaksiran hazard yang mengambil kira dokumen dan maklumat berikut. Pertama, apa-apa laporan siasatan kejadian hazard. Kedua, rekod pertolongan cemas dan rekod kecederaan ringan. Ketiga, program perlindungan kesihatan di tempat kerja. Keempat, apa-apa keputusan pemeriksaan tempat kerja. Kelima, apa-apa aduan dan komen kaki tangan. Keenam, apa-apa laporan kajian dan ujian oleh pihak kerajaan atau majikan berhubung dengan keselamatan dan kesihatan kaki tangan. Ketujuh, apa-apa laporan yang dibuat di bawah Peraturan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Ke-8, rekod bahan berhazard. Ke-9, maklumat yang berkaitan. Metodologi pengenalan pastian dan penaksiran hazard. Metodologi pengenalan pastian dan penaksiran hazard hendaklah merangkumi: A. Langkah-langkah dan tempoh masa untuk mengenal pasti dan menaksir hazard. Langkah untuk mengenal pastian hazard dan tempoh masa untuk mengenal pastian ini mestilah ditetapkan. B. Penyimpanan rekod hazard. Selepas hazard dikenal pasti, rekod pengenalian hazard mestilah disediakan dan disimpan sama ada dalam bentuk bercetak atau format elektronik. C. Tempoh masa untuk menyemak dan jika perlu ubah metodologi. Tarikh untuk menyemak pengenalan pastian. Misalnya, semakan kaedah pengenalan pastian akan dijalankan setiap 3 tahun. Analisis dan jangkaan risiko. Risiko ialah penentuan kemungkinan berlakunya kemalangan atau kejadian
dan keterdukan kemalangan atau kejadian yang mungkin berlaku untuk menentukan tahap dan memberikan keutamaan kepada hazard yang dikenal pasti. Ia boleh dilakukan menurut kaedah kualitatif dan semi-kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan perkataan untuk menyatakan tahap keterdukan yang mungkin dan kemungkinan keterdukan tersebut akan berlaku. Skala ini boleh diubah sesuai atau diralas untuk disesuaikan dengan keadaan, dan keterangan berbeza boleh digunakan untuk risiko yang berbeza. Kaedah ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman pakar untuk menentukan kemungkinan dan kategori keterdukan. Dalam analisis semi-kualitatif, skala kualitatif seperti yang diterangkan di atas diletakkan nilai berangka. Objektifnya adalah untuk menghasilkan skala penarafan yang lebih luas daripada yang biasanya dicapai dalam analisis kualitatif, bukan untuk mencadangkan nilai realistik bagi risiko seperti yang cuba dicapai dalam analisis kuantitatif. Penaksiran risiko. Risiko boleh dinyatakan dalam pelbagai cara untuk mencapai keputusan analisis bagi membuat keputusan tentang kawalan risiko. Bagi analisis risiko yang menggunakan kemungkinan dan keterdukan dalam kaedah kualitatif, menyatakan keputusan dalam matrik risiko merupakan suatu cara yang sangat berkesan untuk mengagih risiko di seluruh loji dan kawasan tempat kerja. Kawalan. Takrif kawalan ialah menghapuskan atau menyingkirkan hazard yang mana ia tidak mendatangkan risiko kepada pekerjaan yang perlu memasuki kawalan atau bekerja menggunakan kelengkapan dalam tempoh kerja yang dijadualkan. Hazard hendaklah dikawal di punca tempat masalah tercetus. Sebaik-baiknya kawalan disediakan hampir dengan punca hazard. Kaedah ini sering dirujuk sebagai kawalan kejuruteraan. Jika ini tidak berhasil, hazard selalunya boleh dikawal sepanjang laluannya ke pekerjaan di antara punca dengan pekerja. Kaedah ini boleh dirujuk sebagai kaedah pentadbiran. Jika ini tidak dapat dilaksanakan, hazard mestilah dikawal pada tahap pekerjaan dengan menggunakan kelengkapan perlindungan dari PPE. Namun, ini adalah kaedah kawalan terakhir. Jenis kawalan. Kawalan pada punca hazard. A. Penghapusan. Menyingkir kerja alat proses, mesin atau bahan yang berhazard mungkin cara terbaik untuk melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, firma kita semula mungkin memutuskan untuk berhenti daripada membeli dan memotong tangki bahan api pukal buangan disebabkan oleh hazard letupan. B. Penggantian. Kadang-kadang melakukan kerja yang sama menurut cara yang kurang berhazard dapat dilakukan. Sebagai contoh, bahan kimia berhazard boleh diganti dengan bahan kimia yang kurang berhazard. Kawalan mestilah melindungi pekerja daripada apa-apa hazard baru yang timbul. Memantau kawalan. Keberkesanan kawalan mestilah diperiksa secara berkala. Penilaian dan memantau setiap kawalan hazard dilakukan semasa pemeriksaan penyelenggaraan rutin aktiviti lain. Prosedur kerjasama. Semasa menyiapkan analisis hazard kerja GHA, kadang-kadang hazard dapat dikenal pasti tetapi tidak boleh dihapuskan atau dikeluarkan daripada tugasan tertentu. Prosedur kerjasama ialah arahan langkah demi langkah yang membolehkan pekerja dilaksanakan kerja mereka dengan selamat apabila hazard terhadap hazard. Prosedur kerjasama mengenal pasti bahan dan kelengkapan yang diperlukan dan bagaimana serta bila hendak menggunakan dengan sama. Kelengkapan perlindungan diri PPE. Kelengkapan perlindungan diri bermakna apa-apa kelengkapan yang dirancang untuk dipakai atau digunakan oleh orang yang bekerja di mana akan melindungi daripada risiko kesihatan atau keselamatan serta apa-apa alatan tambahan untuk memenuhi objektif tersebut. PPE biasanya dipilih untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap setiap jenis hazard yang timbul. Terdapat spesifikasi bagi jenis PPE yang digunakan untuk melindungi kepala, mata, kasut, anggota dan badan, pakaian perencah api, pernafasan, pendengaran dan peranti pengakuan diri individu. PPE juga termasuk pakaian yang diperlukan, contohnya apabila terdapat air trafik, vest hendaklah dipakai dan mestilah ternampak jelas dan ketat. Perundingan. Sekiranya praktik perundingan mestilah diadakan dengan wakil keselamatan dan kesihatan yang berkenaan semasa mengenal pasti menaksir dan mengawal risiko. Perundingan terus dengan kaki tangan yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan adalah langkah berkesan dalam usaha mengurangkan risiko.
latihan. Maklumat, arahan dan latihan hendaklah disediakan kepada pekerja bagi menyediakan kemahiran dan pengetahuan kepada mereka untuk melaksanakan kerja mereka dengan cara yang lebih selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Pengurusan penjenayaan mewakili keselamatan dan kesihatan dan pihak lain yang mungkin dikehendaki menjalankan penaksiran risiko oleh pihak pengurusan hendaklah dilatih tentang kaedah pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kaedah kawalan. Sekian, terima kasih.